1. Cari nilai P dan Q jika P sama dengan negatif 5Q tambah 2 per Q tolak 1. Okay, kat sini nanti kita akan hadapi problem besar sebab dia bagi nilai P pula. Sedangkan yang ni sepatutnya kita kena bina kan. Kena bina dulu nilai P tu. So dekat situ yang kita akan ada problem nanti. So jangan lupa untuk tekan butang share ataupun korang boleh tag kawan-kawan ataupun siapa-siapa yang free ke. Hari ni kita akan cuba jawab slow and steady sebab ini hanya revision kan. Sebab sebelum ni korang sepatutnya dah belajar bab 4 dengan bab 5 dah sekarang. So kita akan tengok ni balik just untuk revision. Okay. So benda pertama dia ialah dekat sini kita kena ingat bila dia cakap secara langsung. Bila secara langsung kita tahu kita kena letak dia bahagian atas ataupun pengangka. Bila dia keyword dia dekat sini secara langsung. Lagi satu dia ada cakap pasal secara songsang. So kalau secara songsang ni dia di bawah ataupun kita letak dia sebagai penyebut. So korang kena ingat lah kalau atas pengangka maksudnya dekat atas. Kalau dia dekat bawah dia penyebut sebab kat sini ada huruf B. So kalau songsang dia letak dekat bawah. Okay. So benda pertama kita kena buat ialah dia cakap diberi bahawa Y. So Y. So nampak tak perkataan berubah? So bila nampak perkataan berubah, bermaksud kita kena letak simbol sushi. So Y berubah secara langsung dengan X tambah 1. So bila dia cakap secara langsung, dia kena duduk dekat atas. So X tambah 1 kita letakkan dia dekat atas. Macam tu. Lepas tu dan secara songsang. So bila nampak perkataan songsang, kita tahu kita kena letak dia dekat bawah. Secara songsang dengan X tolak 1. So X tolak 1 kita letak dekat bawah. Okay. Itu baru kita siap dalam bentuk ubahan. Tetapi kita belum siap lagi. Kita kena ubah lagi dia dekat dalam bentuk equation. Persamaan linear. Okay, so macam mana kita nak ubahkan dia kepada persamaan linear? Simbol sushi ni kita tukarkan dia kepada simbol sama dengan. Lepas tu kita tambah huruf K. Daripada simbol sushi, nak ubahkan dia kepada simbol persamaan linear, mestilah simbol sama dengan tambahan huruf K. Yang lain kita tiru je macam biasa. Y kita tiru, X tambah 1 kita tiru, X tolak 1 pun kita tiru. So dekat sini kita daripada bentuk ubahan, kita dah transform dia kepada bentuk persamaan linear. Okay, next. Barulah kita boleh substitute nilai. Baru kita ganti nilai. Kalau korang perasan, dekat sini dia ada bagi dua value. Ini value pertama, ini value kedua. Sebenarnya value pertama ni ialah clue. Ni clue. Ini yang kita nak pinjam untuk kita dapatkan nilai K nanti. Kita nak ganti nilai ini masuk ke dalam equation. Manakala yang clue yang ini nombor 2 ni bukan clue. Kita kena cari apakah nilai P, apakah nilai Q. Kenapa soalan ni dia macam sedikit kebat? Sebab biasanya kalau soalan SPM, dekat sini dia ada bagi nilai. Maybe Q yang kita kena cari. P dia bagi nilai. Tapi dalam kes ni, dua-dua dia tak bagi. P dia tak bagi, Q tak bagi. So dekat sini lah yang a bit tricky sikit. Yang kita akan cuba cari nilai sekejap lagi. Okay. Lepas tu, sekarang kita nak gantikan nilai. So kalau kita tengok kat sini, Y ni kita nak ganti dengan negatif 8. So negatif 8 sama dengan K. K kita tak tahu, so kita letak dulu K. Lepas tu X tambah 1. So dekat sini X kita nilai dia ialah 3. So 3 tambah 1, bawah dia 3 tolak 1. So kita boleh loss off macam biasa. Sini negatif 8 sama dengan K. 3 tambah 1 kita akan dapat 4. 3 tolak 1 kita akan dapat 2. So dekat sini
kita akan dapat, dekat sini kita akan dapat 2 ni kita kena pindah sebelah. Okay. So negatif 8 kita darabkan 2, kita akan dapat negatif 16. 8 kali 2 16 kan. Sini ada negatif 16 sama dengan 4 darab K, kita dapat 4K. So sekarang kita nak cari apakah nilai K. Negatif 16 bahagi dengan 4. So K kita akan dapat negatif 4. Okay. Negatif 16 bagi 4 kita akan dapat negatif 4. So bermaksud sekarang kita dah jumpa nilai K. Tapi tak berakhir dekat situ. Sebab kita kena masukkan nilai K dekat dalam ni, equation ni, supaya lebih kemas dan kita nampak. Okay. So Y kita sama saja. K kita ganti dengan negatif 4. Sini X tambah 1. Sini X tolak 1. So siap lah. Baru siap sampai sini. Okay. So kita dah jumpa nilai K. Kita kena sambung lagi. Soalan cakap cari nilai P dan Q jika P sama dengan negatif 5Q tambah 2 per Q tolak 1. So dalam kes ni, biasa dalam soalan SPM, dia akan bagi nilai dekat sini kan tadi. Jadi tu dia akan bagi 4 ke, kita cari nilai Q je. Tetapi yang ini dia a bit tricky sebabnya dia tak bagi nilai dekat sini, tetapi dia bagi equation. So bermaksud sekarang kita ada 2 equation. So untuk menjawab soalan next ni, kita kena ganti nilai dulu. So yang ini kita substitute nilai 2 ni kat dalam ni. So kita akan dapatlah nilai Y kita ialah P. Nampak tak? Y ni kita gantikan dengan P sama dengan negatif 4. X ni kita ganti dengan Q. So Q tambah 1 per Q tolak 1. Okay. So itu equation yang kita bina daripada kita kira tadi. So next kita ada lagi satu equation yang dia dah bagi. Yang ini. So ada lagi satu equation yang dia bagi. P sama dengan negatif 5Q tambah 2 per Q tolak 1. So apa benda yang kita dapat dekat sini ialah, korang akan nampak tak kat sini P sama dengan, ini pun P sama dengan. Ini ada satu equation, ini pun ada satu equation. So kalau korang tengok, kita boleh terus buat direct perbandingan. Perbandingan secara terus. So kita terus buat perbandingan sebab mereka benda yang sama. Sebab ini P, nilai P, ini pun persamaan P. Dua-dua benda yang sama. So apa benda yang kita boleh buat ialah kita boleh comparekan dia. Contoh kita tengok penyebut dia Q tolak 1. Ini pun penyebut dia Q tolak 1. So mereka benda yang sama. So kita tak payah fokus dekat dia. Nilai P pun kita tak payah fokus sebab dia benda yang sama. Q tolak 1 ni pun benda yang sama. So apa yang kita boleh buat direct comparison ialah nilai yang ini atas ni. Ini kita buat comparison dengan yang ini. Directkan dia. Itu saja yang kita perlu fokus. So apa nilai yang kita akan dapat? So yang ni kita darab dalam lah dulu. Negatif 4 kita darab dengan Q, kita akan dapat negatif 4Q. Negatif 4 kita darabkan dengan positif 1, kita akan dapat negatif 4. Kita samakan dengan yang warna orange ni. Negatif 5Q tambah dengan 2. Okay, so next step ialah kita just pindah-pindahkan dia. Okay, so negatif 4Q tolak 4 sama dengan negatif 5Q tambah 2. Waalaikumsalam Safia. So, apa yang kita boleh buat? Contoh kita nak pindahkan ini pergi sebelah kiri. Negatif 4 kita pindahkan sebelah kanan. Kita nak kumpulkan unknown dengan unknown, nombor dengan nombor. So, negatif 4Q. Sini negatif 5Q pindah sebelah, dia akan jadi positif 5Q. Kat sini negatif 4 pindah sebelah, dia akan jadi positif 4. Sini positif 2. So negatif 4Q tambah 5Q. Ibaratnya 5Q tolak je 4Q. So kita akan dapat Q. So 4 tambah 2 kita akan dapat 6. So setelah Q kita dah dapat nilai 6. So kat sini dia cakap cari nilai P dan Q. So Q kita dah jumpa.
which is Q ialah 6. So next step ialah kita hanya perlu cari nilai P. So macam mana kita nak cari nilai P? Kita dah jumpa Q, kita masukkan nilai Q ni dekat dalam P. So boleh pilih mana-mana equation. Nak pilih equation yang ni boleh, nak pilih equation yang ni boleh. Okay, dia tak kisah. So contoh kita pinjam equation yang color orange ni. So P kita tak tahu, so kita letak P sama dengan negatif 5 darab dengan Q. So Q kita tadi 6. 6 tambahkan dengan 2 per, so ini Q kita 6 kan, so 6 tolak 1. So negatif 5 darab dengan 6 negatif 30 tambah 2 per 6 tolak 1 kita dapat 5. Negatif 30 tambah 2 kita akan dapat negatif 28 per 5. So inilah nilai P. So Q kita dah dapat, P pun kita dah dapat. Ini sesi ulang kaji je. Tak tahulah korang ingat lagi ke tak bab ubahan ni. So yang ni dia punya soalan tricky, tetapi dia boleh kita buat secara step by step. So benda pertama yang kita kena ingat, kalau dia cakap berubah secara langsung, kita letakkan dia sebagai pengangka dekat atas. Bila dia cakap secara songsang, kita letakkan dia sebagai penyebut dekat bawah. So, bila dia cakap diberi bahawa Y berubah, nampak je perkataan berubah, terus letak simbol sushi ni. Y berubah secara langsung. So, langsung ini duduk dekat atas, X tambah 1. Secara songsang, X tolak 1 ni letak kat bawah. So, next, ini dalam bentuk ubahan. Kita nak ubahkan dia kepada bentuk persamaan. Daripada simbol sushi ni, kita tukar kepada simbol sama dengan tambah huruf K. Lepas tu, yang ini kita start masuk nilai yang ini yang dia bagi. Biasanya dia akan bagi 2 kolom. So yang first ni biasanya clue sebab dia ada dua nilai. Kenapa dia clue? Kita nak masukkan nilai ni ke dalam equation supaya kita dapat nilai K. Yang nombor 2 ni biasanya soalan. Kalau SPM biasanya dekat sini dia akan bagi satu nilai. Q je yang kita kena cari. Tapi ni soalan ni dia ubah sikit. So next step ialah kita gantikanlah nilai. X ni kita ganti dengan 3, Y kita ganti dengan negatif 8. Kita ganti nilai, dapatlah nilai K sama dengan negatif 4. So kita keluarkan equation yang ini, gantikan K tu dengan negatif 4. So settle part sini. Tapi kita ada satu lagi problem bila dia tak bagi nilai kat sini kan, tapi dia bagi equation. So daripada equation ni kita buat perbandingan. Okay, ini kita gantikan X ni dengan Q, Y ni kita ganti dengan P. So kita dapat equation ni. Ini equation yang dia bagi tadi. So kita buatlah comparison. So kita tengok, oh nilai P sama sebelah kiri, penyebut Q tolak 1 pun sama. So yang atas saja yang lain, pengangka je yang lain. So kita tak payah fokus ni. Kita hanya perlu fokus yang ni je, pengangka. So kita buatlah comparison. Negatif 4 darab Q, negatif 4Q. Negatif 4 darab positif 1, negatif 4. Sama dengan negatif 5Q tambah 2 kat sini. So kita pindah saja kiri kanan. So kita kumpulkan Q sebelah kiri, nombor sebelah kanan. So kita dapatlah Q sama dengan 6. Bila kita dah dapat satu nilai ini, kita nak cari lagi satu nilai P ni. So macam mana kita bawa nilai ni? Kita boleh pilih nak substitute dekat equation ni boleh, nak substitute dekat equation ni pun boleh. Mana-mana, it doesn't matter. Masukkan nilai 6 tu dekat dalam equation, solve macam biasa, dapatlah nilai P. Okay? So ini antara soalan yang korang boleh buat revision sebab soalan dia a bit tricky. Dia berbeza daripada soalan yang biasa keluar dalam SPM. So harap video ni bermanfaat. Jangan lupa untuk like and share. And kalau ada apa-apa soalan, boleh tulis je, boleh tanya dekat ruangan komen, okay? Sementara tu, take care everyone. InsyaAllah kita jumpa next time. Okay, siapa yang nak join our online class, boleh tekan je link dekat atas, okay? Thank you, bye, Assalamualaikum.